Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita masuk kepada subtopik kita yang kedua, iaitu 9.2 sifat segitiga dan sudut pendalaman serta sudut keluaran segitiga. Terdapat beberapa jenis segitiga yang kamu perlu tahu dan juga sifat-sifat dia. Penting ya. Kita tengok segitiga yang pertama, iaitu segitiga sama sisi. Dan bilangan paksi simetrinya ada 3. Apa dia maksud paksi simetri ni? Kita tengok ini satu paksi simetri ya. Ni buat garis putus-putus tu. Maksudnya simetri ni sebelah menyebelah dia tu sama saiz lah. Bila kita bahagi dua macam ni, belah kiri belah kanan tu sama. Ini satu. Dia boleh lagi bahagi kat sini. Ini sebab tu dia ada 3 paksi simetri, dan sifat-sifatnya ialah semua sisi adalah sama panjang sebab dia sama sisi. Jadi semuanya adalah sama panjang, dan semua sudut pendalaman ialah 60. Sudut pendalaman maksud dia sudut di setiap bucu ni adalah 60. Seterusnya ialah segitiga sama kaki. Segitiga sama kaki. Bila paksi simetri dia 1, 2 daripada sisinya sama panjang, 2 sudut tapak adalah sama. 2 sudut tapak sama ni maksud dia ni kat sebelah kiri yang bawah ni sudut dia sama. Seterusnya yang ketiga, segitiga tak sama kaki. Segitiga tak sama kaki. Yang ini tidak ada paksi simetri, tak ada sebab dia tak sama kaki. Semua sisi tidak sama panjang. Kamu tengok kat sini, dia ada simbol. Yang ni ada 1, yang ni dia buat 2, ini dia buat 3. Yang ni 1 ni maksudnya dah panjang dia dah lain nilai dia. Yang 2 ni lain simbol dia. Maksudnya dia macam tu. 3 ni maksudnya lain, dia tak sama. Kalau sama dia mesti simbol dia ada, kalau sini 1, sini pun mesti 1. 3 ni mesti 1 kalau sama. Jadi kalau simbol macam ni dia tidak sama panjang. Bila tidak sama panjang maksud dia semua sudut pendalaman adalah tidak sama. Sudut di setiap 3 ini adalah tidak sama, berbeza. Seterusnya ialah yang ini ya, dikelaskan mengikut sifat sisi dia. Kalau yang ini pula dikelaskan mengikut sifat sudut. Pertama ialah segitiga bersudut tirus. Di mana ketiga-tiga sudut di dalam ini, sini, ketiga-tiga sudut tu ialah bersudut tirus. Bila tirus ni dia kurang daripada 90 darjah. Segitiga bersudut cakah. Satu daripada sudut dalam segitiga ialah sudut cakah. Apa maksud dia? Segitiga bersudut cakah. Satu sudut adalah sudut cakah. Yang ni. Maksudnya ada 3 sudut dalam segitiga ni, salah satunya bersudut cakah. Maksudnya dia lebih daripada 90 darjah. Yang ketiga ialah segitiga bersudut tegak, di mana satu daripada sudut dalam segitiga ialah bersudut tegak, iaitu tengok, kalau kita nak tahu dia itu adalah segitiga bersudut tegak, dia mesti akan buat simbol macam ni. Tepi macam ni. Kotak kecil tepi tu. Maksudnya kat sini ialah bersudut tegak, dan sudut dia kalau bersudut tegak mestilah 90 darjah. Seterusnya kita tengok latih diri 9.2a ya. Latih diri 9.2a. Nyatakan jenis
setiap segitiga. Jenis bagi setiap segitiga. Okey. A. Apa jawapan A? Okey, A ni kita boleh kata dia sama ada segitiga A ni segitiga tidak sama kaki pun boleh. Sama kaki pun boleh. Ataupun segitiga apa satu lagi? Segitiga bersudut cakah. Segitiga bersudut cakah. Sebab kita tengok kat sini lebih daripada 90 darjah. Okey, kalau B dia dah ada tanda simbol macam ni kan. Satu macam ni. Maksudnya segitiga sama sisi. Okey. C bila ada simbol macam ni, sudut tegak ni maksudnya segi tiga bersudut tegak. Dan D ni boleh jadi dua juga. Segitiga tidak sama kaki pun boleh, ataupun segitiga bersudut tirus. Bersudut tirus. Okey, kalau segitiga bersudut sama kaki, sama sisi, ataupun segitiga apa satu lagi ni? Segitiga sama kaki, dia mesti akan bagi simbol. Dia akan tanda macam ni lah. Kalau macam ni sama sisi, dia akan tanda tiga sama. Kalau segitiga kaki sama, dia akan tanda dua sisi dia yang sama. Okey, kalau dia tak tanda apa-apa, maksudnya kita boleh kata dia segitiga tidak sama kaki, macam A dan D. Okey, kemudian kita nak menentukan sudut pendalaman dan sudut peluaran segitiga. Okey, apa dia sudut pendalaman, apa dia sudut peluaran? Okey, sudut pendalaman. Okey, ini adalah sudut pendalaman. Segitiga dia ada 3 sudut pendalaman ni. Okey, bila tambah A, B dan C ni, A, B tambah C adalah 180. Kita hasil tambah sudut pendalaman ialah 180. Kemudian C tambah D. Okey, mana C tambah D? Okey, C, D. Okey, itu adalah hasil tambah sudut pendalaman dan sudut peluaran. C tu sudut pendalaman, D tu adalah sudut peluaran. Okey, hasil tambah dua-dua ni kita dapat 180 juga. Okey, kemudian D. Macam mana? Ataupun D, kita dah dapatkan D. A tambah B. A tambah B juga kita boleh dapat sudut peluaran dia. A tambah B. Okey, jadi sudut pada satu garis lurus ialah 180. Inilah sudut pada satu garis lurus. Ini maksud dia kat sini. Ni. Sudut pada satu garis lurus. C dan D ada pada garis lurus. Jadi hasil tambah dia C dan D adalah 180. Okey, seterusnya kita tengok contoh ni. Cara cari nilai X bagi setiap rajah berikut. Okey, yang ini kamu boleh rujuk buku teks muka surat 209. Okey, 209. Okey, cari nilai X. Okey, yang kita tahu adalah hasil tambah ketiga-tiga sudut pendalaman dalam segitiga ialah 180.
Maksudnya 92 darjah tambah 37 darjah tambah X adalah 180 darjah. So, berapa? 92 tambah 37 adalah 129 darjah tambah X sama dengan 180 darjah. X sama dengan 180 darjah tolak 129 darjah. Jadi X sama dengan, kita dapat 51 darjah. Okey. Ketiga-tiganya hasil tambah hasil tambah sudut berdalaman adalah 180. Jadi kita boleh cari nilai dia. Okey, seterusnya adalah B. Soalan B pula. Okey, yang X, kita nak cari nilai X. X tu adalah sudut peluaran. Okey. X adalah sudut. Okey, cara nak cari dia macam cikgu tengok contoh tadilah. Yang ni. Kalau ikut yang ni, D sama dengan A tambah B kan. So, kita boleh aplikasi kat sini juga. Jadi, X sama dengan 79 darjah tambah 28 darjah. So, kita dapat 107 darjah. Jadi, sudut peluaran adalah sudut peluaran sama dengan hasil tambah dua sudut pedalaman yang bertentangan. Yang ni. Yang ni dengan yang ni bertentangan. Kita boleh tambah. Jadi kita dapatlah X. X ni adalah sudut peluaran. Seterusnya melibatkan penyelesaian masalah segitiga. Okey, jadi standard pembelajaran untuk kali ini ialah menyelesaikan masalah yang melibatkan segitiga. Okey. Bila ada soalan macam ni, apa yang perlu kamu buat adalah kamu baca betul-betul soalan dan kenal pasti maklumat yang diberi dalam soalan. Okey. Macam kat sini, rajak di sebelah PQRS ialah garis lurus. Yang dibagi adalah garis lurus. Dan dah baca soalan, kamu tengok rajah maklumat pada rajah tu pula dibagi. Apa yang diberi. Okey, kita tengok kat sini, kita perhatikan segitiga. Segitiga sama kaki. So, bila segitiga sama kaki, maksud dia sudut di sini adalah sama. Okey, kita boleh cari sudut pada S itu. Macam mana dapatkan sudut pada S? Okey, pertama sekali kita cari sudut pada sudut RST. Maksudnya sudut RST ni sudut pada S lah. Sudut dekat S ni. Okey, tambah 84 darjah tambah 46, sudut ni kita boleh dapat 180 darjah kan, segitiga. Kita ada segitiga, tengok segitiga kat sini. Ini segitiga yang ini. Yang ni dulu. Kita cari satu-satu. Yang ini. Okey, kita boleh dapat yang tanda merah ni lah. Ni. So, jadi kira macam biasalah. Sudut RST sama dengan 180 darjah tolak 84 darjah tolak 46 darjah. So, kita dapat 50 darjah. Jadi, bila sini 50 darjah, sini pun kita boleh dapat 50 darjah. Sebabnya, dia sama kaki. Sebab apa sama kaki? Kita tengok dia bagi simbol ni dah. Okey. Jadi, oleh sebab itu, itulah sudut dekat pada TQS adalah 50 darjah. Inilah TQS ni dekat Q ni lah. Okey. Seterusnya kita tak jawab soalan lagi ni. Dia nak cari nilai X. Kita boleh cari. Bila dah tahu 50 dekat sini, kita boleh cari nilai X. Okey, dia dah beritahu PQRS ialah garis lurus. Okey, kita tengok hasil tambah sudut berdalaman dan sudut peluaran yang bersebelahan
pada satu garis lurus ialah 180 darjah. Jadi kita boleh kira nilai X tu, X tambah dengan 50 darjah adalah 180 darjah. Di mana X adalah sudut keluaran, 50 yang sudut pada Q tu adalah sudut pedalaman. Jadi kita tambah C tu dapat 80. Jadi nak dapat, silap. X sama dengan 180 darjah tolak 50 darjah. Jadi kita dapat berapa? 130 darjah. Bagi X. Kemudian kita nak cari nilai Y pula. Sekarang kita tengok segitiga satu lagi. Segitiga yang besar ini, yang ini. Yang ini, segitiga yang ini. Sini kita dah tahu nilai dia 50. Sini pun kita dah tahu 50. Jadi kita boleh carilah nilai yang Y tambah 46 tu. Jadi macam mana nak dapatkannya? Kita kira. Jadi sudut pada QTS cikgu buat QTS. Sudut QTS tu maksudnya sudut pada T yang besar ni lah, yang ni sama dengan 180 darjah tolak 50 darjah tolak 50 darjah. Sebab kita dah tahu dah sudut sama kaki tu 50 darjah kan. Jadi kita dah dapat 80 darjah pada T tu, QTS. Jadi kita yang maksudnya hasil tambah Y dan 46 tu adalah 180 darjah. Jadi kita tak mau 80 tu, kita hanya nak dapatkan nilai Y tambah 46 darjah sama dengan 80 darjah. Di Y sama dengan 80 darjah tolak 46 darjah. Jadi Y kita dapat 34 darjah. Untuk itu, untuk menguji kefahaman kamu, kamu boleh menjawab soalan latihan 9.2C, muka surat 210 dan juga mahir diri 9.2. Ini 211. Terima kasih.